Al-Habal murah-murahan kasalamat, saya Hikmah Juni. Adun Moyok Jennifer Lasimbang mahu polis menghubungi SPRM untuk menyiasat cubaan pihak tertentu memintanya melompat parti. Adun Moyok Jennifer Lasimbang berkata bukti yang ada padanya mengenai dua lelaki yang memintanya melompat parti telah diserahkan kepada polis. Beliau meminta polis menghubungi Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM untuk tindakan selanjutnya. Tegasnya, laporan polis yang dibuatnya sebelum ini sudah cukup kerana membabitkan unsur jenayah. Jennifer mengulas kenyataan SPRM semalam yang telah menghubungi Wakil Rakyat Kerajaan Sabah yang mendakwa menerima tawaran melompat parti namun enggan membuat laporan kepada SPRM. 23 Julai lalu, Jennifer membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang selepas dua lelaki dipercayai ejen politik datang di kediamannya sehari sebelum itu. Dua lelaki itu dikatakan memintanya melompat parti dan dijanjikan tawaran tertentu. Kenyataan SPRM hari ini bagaimanapun diputar belit pihak lawan kononnya keengganan mereka membuat laporan polis membuktikan tuduhan tersebut hanyalah tipu semata-mata. Bagaimanapun pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah Khamis lalu membuktikan wajah sebenar pemimpin yang melompat parti untuk memastikan kerajaan parti warisan Sabah tumbang. Kebanyakan pemimpin berkenaan sebelum ini mengaku turut diberikan tawaran untuk melompat namun kononnya tidak sesekali terpengaruh kerana setia bersama warisan. DAP Sabah akan beri keutamaan kepada muka lama untuk bertanding dalam pilihan raya negeri. DAP Sabah akan memberi keutamaan kepada penyandang sedia ada untuk bertanding dalam pilihan raya negeri kerana mereka tidak dapat menghabiskan khidmat sepanjang satu penggal. Setiausaha DAP Sabah, Chan Fong Hin berkata, muka lama yang dikekalkan itu adalah untuk membolehkan kesinambungan pembangunan di kawasan mereka dapat diteruskan demi manfaat rakyat di kawasan itu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu semalam. Mengenai pengagihan kerusi, Ahli Parlimen Kota Kinabalu ini meletak kepercayaan kepada Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk mengagihkan 73 kerusi DUN yang akan dipertandingkan. Of course, every component parties, okay, like APCO, PKR, DAP, or Warisan, or even though Amanah, have the right to ask for certain seats, okay? And all of this discussion would come back to the round table. We would discuss about it during our seat negotiation session. So, and I have 100% confidence with the process would be very, very smooth compared with the other side. DAP Sabah menyifatkan tindakan adun dilantik Ronnie Loh yang melompat parti sebagai satu pengkhianatan besar. DAP Sabah menyifatkan tindakan adun dilantik Ronnie Loh yang melompat parti bagi menyokong Tan Sri Musa Aman sebagai satu pengkhianatan besar khususnya kepada mendiang Stephen Wong. What he has done, in fact, really make us disappointed. And today, I just would like to ask him one question. How can he face with the late Stephen Wong? If not the late Stephen Wong sudden departure, he doesn't has this chance to be appointed as the other Lantikan, and yet you betray the trust DAP has put on you. So how do you face with the late Stephen Wong? This is my question to him. Turut kecewa dengan pengkhianatan Ronnie itu adalah Ketua Pemuda Sosialis DAP, Dapsi Fong Jin Zi. Beliau berkata tindakan Ronnie melompat parti amat mengejutkan dan amat mengecewakan. I was trying to persuade him that to think of late YB Stephen, and it's very disappointed. We all were shocked. It just when I think of YB Stephen, YB Stephen has been trusted him for so long. It's a betrayal. Definitely, it's a betrayal. Itu mengenai DAP, ini pula PKR. PKR Sabah akan lebih berhati-hati dalam memilih calon agar tindakan adun lompat parti seperti berlaku baru-baru ini tidak berulang.
Senarai calon dan kawasan yang dijangka akan ditandingi Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah pada pilihan raya negeri akan diputuskan minggu hadapan. Pengerusi PKR Sabah, Datuk Christina Liu menegaskan beberapa faktor akan dinilai sebelum memutuskan siapa calon yang bakal dipilih termasuk latar belakang mereka secara menyeluruh. We'll be more careful this time. We check them very thoroughly. Each calon we check their background. We check from various factors. We check their education background. We check their financial background. We check their political inclination background, education background. There will be many factors for us this time. Christina berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu pagi tadi. Susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 Julai lalu, beliau ditanya mengenai kriteria pemilihan calon yang boleh dipercayai oleh parti itu dalam menghadapi pilihan raya negeri. Katanya, PKR Sabah akan lebih berhati-hati dalam memilih calon agar tindakan adun lompat parti seperti berlaku baru-baru ini tidak berulang. Adun Inanam Kenny Chua yang juga bekas naib ketua PKR Sabah antara yang menyokong usaha bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman untuk menjatuhkan kerajaan negeri pimpinan Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Adun dilantik yang juga bekas Ketua PKR Libaran Jafari William turut bersama Kem Musa Aman. Kenny telah dipecat dari PKR. I regretted very much on the YB Dilantik Jafari's action, and I admit that I made a mistake to recommend him to be the YB Dilantik for PKR. Christina yang juga ahli Parlimen Tawau dan ahli Dewan Undangan Negeri Api-Api berkata, tindakan Ketua Menteri membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah untuk mengembalikan semula mandat rakyat adalah keputusan terbaik. Kita punya Ketua Menteri buat keputusan yang baik. He bubar the Dewan and he let the people decide. He let the people decide what is best. Seperti apa yang beliau cakap, you decide who you want to be the chief minister to govern the state. Ini jelas dan terang. Itu choices, we go back to the rakyat. We let the rakyat decide. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, PKR Sabah memenangi 2 daripada 8 kerusi DUN yang ditandinginya. Apa yang cuba disampaikan, itu persoalan dikemukakan Bendahari Agung Warisan Terence Siambun kepada Tan Sri Musa Aman. Parti Warisan Sabah membidas tanggapan bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman bahawa mengadakan pilihan raya negeri hanya membazir dan tidak selamat. Bendahari Agung Warisan Terence Siambun mempersoalkan apa yang cuba disampaikan oleh Adun Sungai Sibuga itu kerana semua tindakan politik ini diatur oleh Musa untuk menggulingkan kerajaan negeri dengan sokongan daripada wakil rakyat yang tidak boleh dipercayai. Keadaan itu memaksa Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal bertindak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Musa katanya hanya mahu menjatuhkan kerajaan negeri sahaja ketika Datu Seri Muhammad Syafiee berdepan dengan banyak isu yang perlu ditangani seperti wabak COVID-19, banjir dan pemulihan ekonomi. Sehubungan itu, Terence berkata dengan pembubaran DUN itu, biarlah rakyat Sabah memutuskan sendiri siapa yang harus diberikan mandat untuk mentadbir negeri ini. Katanya rakyat Sabah harus memanfaatkan sepenuhnya pilihan raya negeri untuk menghukum wakil rakyat yang tidak layak yang telah mengkhianati kepercayaan mereka. Mungkinkah UMNO dan Bersatu akan bertembung dalam pilihan raya negeri Sabah? Belum pun ada rundingan mengenai soal pengagihan kerusi, dua parti dari Malaya awal-awal lagi sudah menuntut kerusi untuk ditandingi dalam pilihan raya negeri Sabah. UMNO dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia hari ini menyatakan hasrat mereka untuk meletakkan calon dalam pilihan raya negeri yang akan datang yang berkemungkinan menyebabkan pertembungan antara UMNO dan Bersatu di Sabah. Dalam satu kenyataan hari ini, Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji Jinor mengatakan bahawa parti itu telah mengenal pasti 45 daripada 73 kerusi untuk ditandingi calon Bersatu.
Sementara itu, Pengerusi Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menyatakan partinya akan mempertahankan semua 32 kerusi DUN yang ditandingi pada pilihan raya umum ke-14 lalu. UMNO juga bersedia meletakkan calon di beberapa kerusi baharu pada pilihan raya negeri akan datang. 32 kerusi itu termasuk di 8 kawasan DUN yang diwakili oleh Wakil Rakyat UMNO yang telah menyertai Bersatu. Bersatu dan UMNO adalah sekutu di peringkat nasional. Bagaimanapun hubungan mereka di Sabah ketika ini dilihat tidak jelas. Bung Mokhtar berkata UMNO Sabah akan membincangkan pembahagian kerusi dengan sekutunya dalam barisan nasional esok. Bersatu Sabah pula dijadualkan akan membincangkan persiapan pilihan raya pada minggu depan menurut Haji Ji. Pada pilihan raya negeri akan datang, 73 kerusi akan dipertandingkan termasuk 13 kerusi baru. Akibat silap strategi, adun sugut Datuk James Ratib seolah-olah mengibarkan bendera putih. Akibat silap percaturan politik, penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Sugut, Datuk James Ratib seolah-olah telah mengangkat bendera putih berikutan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Dalam keterangan gambar yang dimasukkan di laman Facebook dipercayai miliknya iaitu YB Datuk James Ratib, beliau memberi bayangan untuk tidak akan mempertahankan kerusi itu dalam pilihan raya negeri Sabah Kelab. Selamat tinggal politik, berebutlah kamu jadi YB katanya dalam gambar berkenaan. Hantaran terbaru itu mungkin menjelaskan kegagalan yang dipaksa dihadapi wakil-wakil rakyat yang melompat parti menyokong Tan Sri Musa Aman sehingga membawa kepada pembubaran DUN. Ketika menyatakan sokongan kepada Musa, tujuan utama mereka sudah tentu mahu mengambil alih kerajaan secara tidak demokratik. Namun langkah bijak diambil Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal untuk membubarkan DUN menggagalkan konspirasi jahat itu. Pembubaran DUN bermaksud semua wakil rakyat yang melompat parti telah terperangkap dan tidak mempunyai parti untuk diwakili. Ini terutamanya yang berasal daripada UMNO ke Parti Warisan Sabah sebelum melompat sekali lagi untuk menyokong Musa. Tindakan mereka juga telah menaikkan kemarahan rakyat Sabah yang tiba-tiba sahaja berdepan dengan pergolakan politik ketika negeri ini masih memerangi pandemik COVID-19. Pada 15 Jun lalu, James antara pemimpin terawal yang berpaling tadah daripada menyokong kerajaan Sabah. Turut bersama beliau ketika itu ialah penyandang kerusi DUN Kuala Penyu, Datuk Limus Juri. Sementara itu, Borneo Today TV sedang berusaha menghubungi James untuk mendapatkan pengesahan tentang hantaran di Facebook berkenaan. Saya Hikmah Juni Maksukul.